Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Bazli bin Ibrahim, nombor metrik 18BI02111. Pada pembentangan video kali ini, saya akan menerangkan mengapa sebahagian Muslim di Malaysia mencadangkan pentafsiran semula Al-Quran dan apakah kaedah penyelesaiannya. Yang pertama adalah golongan Islam liberal, mereka ingin mengenakan pemakaian makna baru terhadap maksud teks Al-Quran. Golongan Islam liberal ini mahu Al-Quran ditafsirkan semula adalah kerana mereka ingin merealisasikan konsep dan menerapkan kerangka pemahaman liberal dalam memahami maksud teks Al-Quran. Alasan mereka adalah untuk memajukan umat Islam. Maka mereka dengan sewenang-wenangnya menafsirkan teks Al-Quran berdasarkan pemikiran liberal mereka. Contoh tafsiran pada surah Al-Ma'idah ayat ke-38. Maksudnya, dan lelaki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Golongan Islam liberal memberi penafsiran bahawa tujuan yang sebenarnya dituntut oleh Al-Quran adalah menjatuhkan hukuman kepada pencuri. Bentuk hukuman boleh berubah-ubah selari dengan peradaban manusia. Di zaman Rasulullah SAW, bentuk hukuman adalah memotong tangan. Namun pada masa kini, bentuk hukuman boleh berubah kepada hukuman penjara selari dengan peradaban manusia. Kaedah mengatasi, pihak Jabatan Agama di Malaysia mengambil tindakan kepada setiap ahli golongan liberal yang mentafsirkan Al-Quran mengikut logik akal mereka. Ini kerana risau akan orang awam terpengaruh dengan pentafsiran secara logik akal oleh golongan liberal. Ini kerana kita tahu untuk mentafsirkan Al-Quran, seseorang itu perlu mematuhi syarat untuk mentafsirkan Al-Quran dan mempelajari beberapa ilmu terlebih dahulu, antaranya ilmu Nahu, Sharaf, Fiqh, Asbabun Nuzul dan lain-lain lagi. Bukan tafsiran secara logik akal semata-mata. Dalil daripada Nabi Muhammad SAW, maksudnya sesiapa yang berkata sesuatu pada Al-Quran dengan menggunakan pendapatnya sendiri, maka bersiap sedialah tempatnya di dalam neraka. Riwayat At-Tirmizi. Hujah kedua, golongan Muslim liberal ini, mereka ingin memerdekakan wanita Islam dari belenggu kejumudan. Salah satunya melalui pemahaman aurat yang universal. Mereka mempersoalkan pemakaian tudung, jubah dan menutup aurat itu sebagai sesuatu yang mengemaskan wanita, dan wanita Islam perlu dibebaskan dari pakaian yang menutup aurat tersebut. Mereka mengatakan pakaian yang dituntut dalam Islam adalah takwa. Contoh tafsirannya adalah pada surah Al-A'raf ayat ke-26. Maksudnya, wahai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu, dan pakaian indah untuk perhiasan dan pakaian takwa, itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat. Seorang pemikir liberal di Malaysia, iaitu Qasim Ahmad, memberi kenyataan yang wanita Muslim boleh memakai apa sahaja pakaian walaupun mendedahkan anggota-anggota berkenaan, dengan syarat ia hendaklah bersopan dan tidak menyalahi adat serta budaya masyarakat setempat. Aurat ialah menutup bahagian sulit yang apabila kita dedahkan menjadi sumbang kepada masyarakat. Tanda tentang aurat istilah wuduk. Semasa berwuduk, Allah menyuruh kita membasuh muka, tangan dan menyapu kepala. Maknanya kepala itu tidak ditutup. Kerana kalau kepala ditutup, Tuhan tidak menyuruh kita menyapunya. Itu adalah kenyataan daripada Qasim Ahmad. Itu seorang pemikir liberal di Malaysia. Kaedah mengatasinya adalah ulama-ulama hadir menerangkan secara jelas tentang isu aurat dengan mengemukakan dalil-dalil yang terdapat di dalam Al-Quran serta hadis tentang kewajiban menutup aurat, serta menerangkan yang perintah menutup aurat ini tidak boleh sesuka hati diubah, kerana menutup aurat ini perintahnya jelas dari Allah Subhanahu Wa Taala dan sesuai sepanjang zaman. Golongan liberal tidak boleh berpandukan pada satu ayat saja dalam mengeluarkan hukum mengenai aurat. Dalilnya adalah pada surah An-Nur ayat ke-31, maksudnya, dan katakanlah kepada perempuan-perempuan yang beriman supaya menyekat pandangan mereka daripada memandang yang haram dan memelihara kehormatan mereka, dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka kecuali yang zahir daripadanya, dan hendaklah mereka menutup belahan leher bajunya dengan tudung kepala mereka, dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka melainkan kepada suami mereka atau bapa mereka atau bapa mertua mereka atau anak-anak mereka atau anak-anak tiri mereka
atau saudara-saudara mereka, atau anak bagi saudara-saudara mereka yang lelaki, atau anak bagi saudara-saudara mereka yang perempuan, atau perempuan-perempuan Islam, atau hamba-hamba mereka, atau orang gaji dari orang-orang lelaki yang telah tua dan tidak berkeinginan kepada perempuan, atau anak-anak yang belum mengerti lagi tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kaki untuk diketahui orang akan apa yang tersembunyi dari perhiasan mereka. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, supaya kamu berjaya. Yang ketiga adalah golongan Islam yang liberal ini, mereka mempertikaikan syariat Islam yang diasaskan melalui Al-Quran sendiri. Contoh hujah huraian, Siti Kasim membawa penafsiran baru berhubung masuk ayat korban. Beliau menyatakan yang ibadah korban bukanlah sebahagian daripada tiang Islam. Contoh tafsirannya adalah pada ayat surah As-Saffat ayat ke-1-2. Maksudnya, maka ketika anaknya itu sampai ke peringkat umur yang membolehkan dia berusaha bersama-sama dengannya, Nabi Ibrahim berkata, wahai anak kesayanganku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahawa aku akan menyembelihmu, maka fikirkanlah apa pendapatmu. Anaknya menjawab, wahai ayah, jalankanlah apa yang diberitakan kepadamu. InsyaAllah, ayah akan mendapati daku dari orang-orang yang sabar. Siti Kasim berpandangan bahawa Al-Quran tidak pernah mengkhabarkan bahawa Tuhan memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membunuh anaknya, kerana Tuhan tidak mungkin mengarahkan perkara yang jahat. Bila memetik ayat surah ke-7 ayat ke-28 dan surah ke-16 ayat ke-90 sebagai hujah dan menyatakan hanya syaitan sahaja yang memerintah kejutan. Dan hanya syaitan sahaja yang memerintahkan kejahatan. Surah ke-24 ayat ke-1. Siti Kasim turut menegaskan bahawa mimpi tersebut bukan datang dari Allah. Kaedah mutafsirnya adalah melakukan diskusi secara bersemuka dengan Siti Kasim tentang tafsiran silap beliau berkenaan pensyariatan. Diskusi ini adalah untuk membuktikan kepada beliau bahawa pemikiran dan tafsiran beliau adalah bertentangan dengan ajaran Islam, serta kita memberi tafsiran yang benar kepada Siti Kasim. Dalilnya surah An-Nahl ayat ke-105, maksudnya, suruhlah ke jalan Tuhanmu wahai Nabi Muhammad dengan hikmah, kebijaksanaan dan nasihat pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Okay. Kesimpulannya pemikiran golongan Islam liberal ini adalah mesti dipatahkan, kerana jika tidak dipatahkan, ia mungkin akan mempengaruhi orang awam dalam cara mentafsir Al-Quran. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih.